Assalamualaikum pelajar semua. Kita akan belajar bab 10 dalam mata pelajaran pendidikan Islam, iaitu Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Anda boleh rujuk buku teks pendidikan Islam, muka surat 81 hingga 86. Jangan lupa subscribe, supaya anda tidak terlepas video peta minda terbaru. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah wal Jamaah adalah kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menerusi para sahabat dan tabi'in, serta tabi'-tabi'in dalam prinsip akidah, syariat dan akhlak. Golongan Ahli Sunnah wal Jamaah dikenali dengan berbagai-bagai nama, antara yang masyhur adalah Al-Maturidiyah, As-Salafus Soleh, As-Sawadul Azam, Ahlul Hadith, Al-Asyairah. Apakah prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah? Pertama, iman adalah kepercayaan dan keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lidah dan beramal dengan perbuatan sebagai bukti kesempurnaan iman. Kedua, segala perbuatan manusia dicipta oleh Allah. Namun, manusia diberi pilihan atau kehendak untuk melakukannya atau tidak, serta dihitung baginya dosa dan pahala. Ketiga, meyakini kewujudan perkara gaib seperti diwahyukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, antaranya termasuklah malaikat, titian sirat, mizan, persoalan kubur, hari akhirat dan jin. Keempat, meyakini syurga dan neraka telah wujud sebelum dijadikan makhluk, dan ianya kekal selama-lamanya. Kelima, syafaat Rasulullah SAW adalah dengan izin Tuhannya, termasuklah syafaat untuk pelaku dosa besar, kerana mereka masih dikira beriman. Dan yang kelima adalah, perutusan para rasul dan nabi adalah harus bagi Allah, dan merupakan rahmat Allah kepada manusia. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Yang bermaksud, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, iaitu agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan iaitu yang lain dari Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Sekarang, mari kita lihat aliran yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Syiah adalah kumpulan yang menuntut supaya Saidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu an dilantik sebagai khalifah selepas Rasulullah SAW, dan berkeyakinan bahawa hanya ahli al-bait sahaja yang lebih layak memegang jawatan khalifah. Antara prinsip Syiah yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah termasuklah: pertama, meyakini bahawa al-imamah merupakan rukun agama dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya secara nas. Kedua, meyakini bahawa imam-imam adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan besar. Ketiga, menyanjung Saidina Ali radhiyallahu an secara keterlaluan sehingga disamakan dengan Rasulullah SAW. Keempat, mengamalkan etika taqiyah, iaitu menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya dengan penampakan sesuatu yang berbeza dengan hakikat sebenar. Dan yang kelima adalah menambah nama Saidina Ali radhiyallahu an dalam syahadah selepas nama Nabi Muhammad SAW. Awarij pula adalah kumpulan pengikut Saidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu an yang berpaling tadah kerana tidak berpuas hati dengan keputusan Majlis Tahkim. Antara prinsip utama Awarij yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah termasuklah: pertama, jawatan khalifah atau imam hendaklah diserahkan pemilihannya kepada rakyat untuk memilih siapa sahaja daripada kaum muslimin yang layak. Kedua, mereka menyatakan bahawa Saidina Ali radhiyallahu an
telah melakukan dosa besar serta kufur, kerana bersetuju mengadakan majlis tahkim. Ketiga, wajib keluar menentang pemimpin atau alifah yang tidak adil. Dan keempat adalah, berfikir bahawa orang yang melakukan maksiat dikira berdosa besar, dan kafir. Ciri-ciri pemikiran Awarij telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Hunayf, bahawa Rasulullah SAW bersabda, sambil baginda menunjuk ke arah Iraq, yang bermaksud, dari sanalah muncul sekelompok kaum yang membaca Al-Quran tidak melebihi kerongkong mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Kumpulan yang ketiga adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah kumpulan yang diasaskan oleh Wasil bin At'ata. Setelah berlaku perbezaan pendapat antara beliau dengan guru beliau Hasan al-Basri tentang kedudukan pelaku dosa besar. Antara prinsip Mu'tazilah yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah termasuklah: pertama, sifat ma'ani pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua adalah meyakini manusia bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatan mereka, sama ada baik atau buruk, tanpa ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, meyakini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib memberikan balasan baik kepada orang yang taat, dan ancaman azab kepada orang yang melakukan maksiat. Keempat, meyakini bahawa dosa besar berada pada satu kedudukan antara mukmin dengan kafir, dan mereka kekal di dalam neraka. Dan yang kelima adalah meyakini bahawa menyeru kebaikan dan mencegah keburukan adalah wajib ditegakkan dalam keadaan apa sekalipun. Sekarang, kita lihat pula pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan aliran yang bertentangan dengannya tentang beberapa isu. Yang pertama adalah, adakah Al-Quran makhluk? Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini bahawa Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat adil, iaitu sedia ada. Manakala dalam aliran lain, iaitu Mu'tazilah, menyatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk yang bersifat hadis, iaitu baharu. Kedua, dalam isu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini bahawa semua orang beriman dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat kelak. Manakala Mu'tazilah mengatakan bahawa adalah mustahil makhluk boleh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah tidak menyerupai makhluk. Dalam isu pelaku dosa besar pula, Ahli Sunnah wal Jamaah menyatakan pelaku dosa besar tetap dikira sebagai mukmin, bukan kafir, dan dihukum fasik jika tidak bertaubat. Manakala Awarij pula mengatakan pelaku dosa besar dianggap kafir. Bagi Mu'tazilah pula, pelaku dosa besar berada pada satu kedudukan antara mukmin dengan kafir, dan mereka kekal di dalam neraka. Dalam isu qada dan qadar pula, Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini bahawa setiap perkara baik dan buruk datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan manusia akal untuk berfikir dengan berikhtiar untuk memilih antara baik dengan buruk. Manakala bagi Mu'tazilah pula, meyakini bahawa setiap perkara baik dan buruk datangnya daripada manusia semata-mata. Dalam kedudukan iman, Ahli Sunnah wal Jamaah mempercayai bahawa iman boleh bertambah dengan berkurang, bergantung kepada amal soleh dan maksiat yang dilakukan. Bagi Awarij dan Mu'tazilah pula, iman tidak boleh bertambah dan berkurang. Iman ada apabila melakukan kebaikan, dan iman hilang apabila melakukan kemungkaran. Dan akhir sekali, mari kita lihat kepentingan berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Antara kepentingannya adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ianya menjadi asas penerimaan sesuatu amalan, supaya dapat memelihara kesucian agama Islam, dapat menghindarkan umat Islam daripada fahaman yang melampau, untuk membersihkan akidah daripada sebarang bentuk kekeliruan, menjamin keamanan negara, dan akhir sekali, mengelak umat Islam daripada terjebak dengan ajaran sesat. Pada peta minda akan datang, kita akan masuk bab baru, iaitu solat sunat istikharah dan solat sunat tasbih. Jika anda buka video ini menggunakan Facebook atau YouTube,
Pada bahagian penerangan, terdapat pautan untuk playlist bagi semua peta minda pelbagai subjek, dan juga terdapat penerangan bagaimana hendak instal aplikasi peta minda dalam telefon anda. Terdapat juga widget fakta, yang mana apabila anda buka sahaja telefon, akan keluar fakta. Dan anda hanya perlukan tidak sampai 30 saat sahaja untuk membaca fakta. Assalamualaikum semua. Belajarlah dengan bijak menggunakan peta minda.